Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini untuk subjek ibadah tahun 3 kita akan pergi kepada bab yang seterusnya dalam tajuk solat. Jadi Ustazah harap bab yang akan Ustazah bacakan ini dan terangkan ini kamu dapat beri perhatian yang baik dan boleh semak nota yang telah Ustazah berikan sebelum ini. Okey, untuk yang pertama mari kita lihat apakah perkara makruh ketika solat. Perkara makruh yang mana bila kita buat kita tak dapat apa. Okey, yang pertama, menahan diri daripada kentut, membuang air kecil dan membuang air besar. Maksudnya waktu kamu nak solat tu tiba-tiba rasa nak terkucil, rasa nak terkentut dan sebagainya yang boleh membatalkan solat. Tapi kamu nak solat juga tak boleh. Sebab dia adalah perkara makruh. Kemudian yang kedua, mengangkat muka ke langit. Kita tengah solat, masa kita tengah solat, tiba-tiba kita pergi angkat muka kita, tengok langit ataupun tengok atasan terdengar bunyi apa-apa, tak boleh. Itu adalah makruh ketika solat. Yang ketiga, makruh juga solat jika telah lapar dan makanan yang hendak dimakan telah terhidang. Biasanya terjadi waktu bulan puasa kan, kita berbuka puasa, tapi nak solat dulu, nak makan kemudian, tapi perut dah lapar sangat, makanan dah ada atas meja. Jadi disunatkan untuk kita pergi makan dulu baru kita pergi solat. Kemudian yang seterusnya kita lihat apakah perkara yang membatalkan solat. Okey, jadi beri perhatian yang baik ya. Yang pertama, perkara membatalkan solat yang pertama, terdapat najis pada badan atau pakaian. Jelas sekali kalau nak solat kena pastikan tempat ataupun pakaian kita tu bersih daripada sebarang kotoran dan najis. Yang kedua, berhadas kecil atau besar. Maksudnya sebelum nak solat tu pastikan kita ambil wuduk dulu baru kita solat. Kemudian yang ketiga, membuka aurat. Ketika solat ni, bagi yang perempuan dan juga yang lelaki, yang biasanya perempuan lah sebab banyak aurat perempuan, solat nampak rambut kan, tak boleh. Kemudian yang keempat, berpaling dada dari arah kiblat. Sepatutnya kita menghadap ke kiblat, tiba-tiba kita terpaling ke belah kanan, maksudnya dada kita tu dah tak menghadap kiblat, jadi batal lah solat kita. Kemudian yang kelima, makan atau minum ketika solat. Jelas sekali memang membatalkan solat lah, haram lah waktu kita solat kita pergi minum, berhenti minum, tak boleh. Kemudian yang keenam, mengubah niat ketika solat. Sebelum solat angkat takbir, kita dah niat nak solat asar, tiba-tiba kita tengah dah baca doa iftitah, kita pergi ubah niat kita nak solat zuhur, tak boleh. Kalau contohnya macam kita tersilap niat, jadi bila dah tersilap niat, berhenti niat semula daripada awal. Kemudian yang ketujuh, bercakap ketika solat, iaitulah menyebut dua huruf yang tiada makna atau satu huruf yang mempunyai makna dengan sengaja. Contoh, qi. Kalau dalam bahasa Arab, qi maksud apa? Qi bermaksud peliharalah. Jadi tidak boleh menyebut sebarang perkataan ataupun huruf-huruf selain daripada kataan dalam solat sendiri. Kemudian yang ke-8, ketawa sampai mengeluarkan suara. Kita tengah solat, tiba-tiba kawan dekat sebelah tengah buat kelakar, tengah cerita lawak kan, kita pergi ketawa hampir keluar suara, walaupun sedikit suara, tetap membatalkan solat kita. Yang ke-9, menambah atau mengurangkan perbuatan rukun solat. Kita solat ni ada rukun, kita dah belajar kan, ada rukun yang wajib kita buat. Jadi kita tak buat rukun tersebut. Jadi rukun solat yang tak sempurna, maka batal lah solat kita. Yang ke-10, menggerakkan anggota yang besar melebihi 3 kali. Anggota besar ni contoh lengan ataupun kaki ataupun kepala, kita pergi goyang-goyang sampai lebih 3 kali, maka batal solat kita. Yang ke-11, hilang akal disebabkan pengsan, mabuk atau gila. Contohnya tengah-tengah solat kita rasa pening, tiba-tiba pengsan tak sedar, jaga-jaga orang dah angkat kita, jadi solat kita dah batal lah. Kita tak boleh bangun untuk solat semula, sambung solat kita, tapi kita kena ambil air semayang semula dan solat
daripada awal semula. Dan yang ke-12, murtad. Murtad ni ialah dia keluar daripada Islam. Maksudnya tengah solat ke ataupun dia nak mengerjakan solat, tiba-tiba dia buat perbuatan yang boleh membuatkan dia murtad, hilang daripada Islam tu sendiri. Okey, jadi itu adalah perkara yang membatalkan solat. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitulah yang terakhir, hikmah solat. Hikmah solat ni apa? Iaitulah perkara yang baik. Perkara yang baik yang kita dapat bila kita solat, menunaikan solat dengan sempurna. Yang pertama, hikmah solat mengurangkan sifat angkuh di dalam diri. Kita akan hilangkan angkuh tu, maksudnya ialah sombong lah. Jadi bila kita solat, kita akan rasa diri kita ni sangat-sangat kedil, sangat-sangat kecil di mata Allah Ta'ala kan. Kita tak sombong dengan Tuhan. Allah itu ialah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi buat apa kita nak sombong? Bila kita solat, maksudnya kita tak sombong, kita tak angkuh. Kemudian yang kedua, melatih diri, berdisiplin dan menepati waktu. Solat itu sendiri nak bagi kita disiplin dengan ikut waktu. Waktu zuhur kita solat zuhur, waktu asar kita solat asar, dan kita solat pada waktunya. Bukannya kita melambat-lambatkan solat. Solat di awal waktu. Jadi kita akan jadi seorang yang berdisiplin. Yang ketiga, sains telah membuktikan amalan solat dapat menyihatkan badan. Banyak sekali bukti-bukti sains yang telah membuktikan yang solat ini sebahagian daripada cara untuk kita menyihatkan tubuh badan kita. Yang keempat, solat yang sempurna dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran pun ada sebut, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Yang kelima dan yang terakhir, hati tenang dan tenteram. Bila kita solat dengan sempurna, cukup waktu, kita ikut rukun-rukun solat semua, jadi hati kita akan tenang dan tenteram. Allah akan bagi hati kita tenang dan tenteram. Jadi bila kita rasa tak tenteram, ambillah wuduk dan solatlah. Solat fardu ke ataupun solat sunat ke. Okey, jadi itulah dia bab solat yang terakhir kita belajar. Okey, jadi saya harap kamu faham. Kita akan berjumpa di lain waktu, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.